Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam segmen Community OUM. Okey, pada minggu ini saya tidak berseorangan, di mana saya ditemani oleh seorang tetamu yang istimewa untuk berkongsi dengan kita salah satu program yang terbaru di Open University Malaysia yang bakal ditawarkan tidak lama lagi. Jom kita berkenalan dengan tetamu kita, iaitu Puan Nur Haslini binti Muhammad. Beliau merupakan salah seorang pensyarah di Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan hari ini? Baik, sihat, alhamdulillah. Okey, Puan, boleh tak Puan kongsikan tentang salah satu program yang terkini di Open Malaysia yang bakal ditawarkan tak lama lagi kan Puan, iaitu program Sarjana Kaunseling. Okey, baiklah. Sarjana Kaunseling ni memang merupakan salah satu daripada program yang terkini di Open University. Jadi program ni kita akan tawarkan pada September 2011 ni nanti. Jadi program Master of Counselling ni ataupun Sarjana Counselling ini telah pun mendapat kelulusan dari MQA, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia, dan kurikulum program ni menepati kehendak piawai Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi matlamat program ni juga untuk menyediakan pendidikan profesional dalam bidang kaunseling pada peringkat sarjana. Jadi dengan ini kita dapat melatih pelajar untuk mengendalikan kaunseling yang pelbagai jenis, antaranya kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, ya. Jadi secara tak langsung program ni dapat membantu mereka yang memang berminat dalam bidang kaunseling untuk melanjutkan pengajian tentang untuk mendapat kemahiran dan lebih tepat lagi kalau saya katakan lesen, iaitu lesen sebagai kaunselor berdaftar. Maknanya bagi mereka yang melanjutkan pengajian mereka dalam sarjana kaunseling ni, mereka selepas dia tamat pengajian, insya-Allah boleh mendapatkan lesen sebagai kaunselor yang berdaftar. Okey Puan, kalau kita lihat dari segi golongan sasaran pula, siapakah golongan sasaran bagi program ini? Secara keseluruhannya semua mereka yang berminat dalam bidang kaunseling, ya. Secara khususnya sebagai contoh, pelajar ijazah sarjana muda, ya, pensyarah, kaunselor sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, universiti, ya, pegawai penjara, polis, guru, pegawai kebajikan, ahli badan bukan kerajaan, dan mereka yang terlibat dalam aktiviti pendidikan, pemulihan, penagihan dadah, semua tu, ya. Maknanya menarik ni sebab dia terbuka kepada semua. Dan selepas ini mungkin Puan boleh kongsikan dengan kita apakah keunikan apabila kita melanjutkan pengajian di Open University Malaysia dalam bidang sarjana kaunseling. Segalanya menanti anda selepas ini. Kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana anda terus setia melayari laman web kami rradio.oum.edu.my. Masih lagi di Konti Radio pada petang Isnin ini ialah tetamu kita Puan Nur Haslini binti Muhammad daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan untuk berkongsi dengan kita tentang salah satu program terbaru di Open University Malaysia, iaitu Sarjana Kaunseling. Okey Puan, kita terus kepada topik kita pada petang ini. Kalau kita bercakap tentang keunikan pula sarjana kaunseling ni macam mana? Okey, kalau kita tengok ada juga universiti ataupun IPT yang lain yang ada menawarkan kursus kaunseling ni kan. Tapi apa uniknya apabila orang di luar sana melanjutkan pengajian mereka dalam bidang sarjana kaunseling ini di Open University Malaysia? Okey.
Seperti yang kita tahu, ada beberapa IPTA dan IPTS yang menawarkan program Master of Counselling ni. Tapi bila menyebut tentang keunikan di OUM, ya, keunikannya adalah sebenarnya OUM merupakan satu-satunya universiti tempatan yang menawarkan sarjana kaunseling secara terbuka dan jarak jauh, iaitu secara ODL, Open and Distance Learning Concept, di mana pelajar boleh belajar secara fleksibel. Okey, maksud fleksibel di sini, pelajar boleh terus bekerja dan belajar pada masa yang sama tanpa meninggalkan kerja mereka. Okey, jadi cara pembelajaran sarjana kaunseling di OUM ni, pelajar boleh memilih untuk hadir ke kelas secara bersemuka dengan fasilitator ataupun pembelajaran atas talian, iaitu secara online lah kan, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi kalau kata student tu ataupun pelajar tu berminat untuk menghadiri kelas secara bersemuka dengan fasilitator, mereka perlu hadir pada hari hujung minggu saja, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, tanpa melibatkan waktu mereka bekerja. Itu keunikan program sarjana ni berbanding dengan sarjana kaunseling di IPTA ataupun IPTS lain yang ada di Malaysia. Yang lainnya, mungkin tadi Puan ada menyebut bahawa sebaik saja anda tamat pengajian anda dalam bidang sarjana kaunseling di Open University Malaysia ni, anda layak untuk memohon sebagai kaunselor yang berdaftar oleh Lembaga Kaunseling Malaysia. Itu kelebihan dia lah. Sebab semua IPTA yang menawarkan master counselling ni, memang kebanyakan program mereka mendapat kelulusan LKM dan memang boleh melayakkan mereka untuk berdaftar. Semua program master counselling di Malaysia ni perlu mendapatkan kelulusan daripada MQA dan LKM. Dari segi subjeknya macam mana pula Puan? Ada internship ataupun latihan praktikal ke? Okey. Subjek bagi program ni, dia kombinasi, dia ada kita lebih tepat lagi kalau kita kata coursework. Maknanya dia kombinasi tutorial face to face, ya, ataupun online tadi, and then dan kemudian kita ada internship ataupun praktikum dan juga research, kajian. Jadi kombinasi 4 perkara ni, jadi student perlu tamatkan maknanya bentuk kita dalam menamatkan pengajian mereka, mereka perlu menjalani latihan praktikal, membuat kajian dan juga kelas. Okey, dari segi praktikal ni macam mana Puan? Macam dia kena pergi contohnya di cikgu. Okey, dia kena buat latihan praktikal dekat tempat lain ke, ataupun dia boleh buat dekat sekolah dia sendiri? Dari segi tempat tu macam mana pula? Kita bagi option, pilihan, flexibility kepada pelajar untuk untuk menjalani internship ni. Kita namakan internship ni di akhir tahun 2 tu nanti. Di akhir, maknanya dia dah complete semua kursus, dan internship ni adalah subjek terakhir yang perlu dia ambil dalam satu semester. Berapa lama tu? Dalam satu semester tu mengambil masa dalam 3 hingga 4 bulan lah kan, untuk dia buat internship ni. Kita bagi pilihan, sama ada mereka ingin membuat counselling di sekolah, di universiti, di di pejabat yang ada yang ada menawarkan perkhidmatan kaunseling. Jadi kita bagi mereka flexibility untuk buat kaunseling di mana-mana counseling setting. Selepas tu sekiranya pelajar tidak ada tempat, kita boleh cadangkan, dan pada masa sama kita akan menghantar supervisor untuk internship ni, dan supervisor ni adalah kaunselor berdaftar yang telah dipilih oleh Lembaga Kaunselor Malaysia untuk menyelia pelajar ini mengendalikan sesi kaunseling, sama ada kaunseling individu, kelompok, ataupun apa saja kaunseling aktiviti yang berkaitan dengan internship tu tadi.
menarik sebenarnya program sarjana kaunseling ni. Anda pergi kelas tapi anda berpeluang untuk mengaplikasikan teori-teori yang anda belajar dalam kelas tu dalam bentuk latihan praktikal. Okey, selepas ini kalau anda berminat untuk melanjutkan pengajian anda dalam bidang sarjana kaunseling ni, mesti anda tertanya-tanya kan, apakah syarat-syaratnya? Okey, selepas ini Puan Nur Haslini akan kongsikan dengan kita tentang apakah syarat-syaratnya dan banyak lagi lah info-info yang menarik tentang program sarjana kaunseling. Segalanya menanti selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Radio OUM. Anda masih lagi mendengarkan segmen Community OUM dengan topik kita pada minggu ini, program baru OUM Sarjana Counselling. Okey, masih lagi di Konti Radio ialah Puan Nur Haslini binti Muhammad, pensyarah daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan, untuk berkongsi dengan kita tentang program terbaru OUM iaitu Sarjana Counselling. Okey, jika tadi Puan telah kongsikan dengan kita tentang keunikan program Sarjana Counselling ni apabila mereka melanjutkan pengajian mereka dalam program ini di Open University Malaysia. Dan pasti ramai di luar sana ingin tahu dengan lebih lanjut apakah syarat-syaratnya bagi membolehkan mereka melanjutkan pengajian mereka dalam sarjana kaunseling ni. Okey. Syarat-syarat kemasukan ya bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan pengajian mereka dalam bidang sarjana kaunseling ni. Yang pertama, mereka hendaklah mempunyai ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang berkaitan. Maksud berkaitan tu sama ada ijazah dalam bidang psikologi ataupun kaunseling. Selain pada itu? Okey, kedua, sekiranya tidak ada syarat yang pertama, yang kedua, ijazah sarjana muda dalam apa-apa bidang dan 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Contoh pakar motivasi ke, polis, guru, mereka ni mungkin ada first degree dan mereka ni bekerja dalam bidang berkaitan. So mereka boleh apply. Contohnya bidang berkaitan tu contohnya macam mana? Okey, ijazah dia dalam pendidikan lah contohnya, kalau cikgu kan ataupun sarjana muda pendidikan matematik lah ijazah sarjana muda dalam pendidikan matematik ya. Jadi dia bekerja sebagai guru dan merangkap guru kaunseling katakan ya di sekolah. Jadi dia dah mempunyai 3 tahun pengalaman, lebih kurang 3 tahun pengalaman sebagai guru kaunseling ni. So dia bolehlah memohon untuk melanjutkan pelajaran dalam sarjana kaunseling ni. Okey, selain daripada dua syarat tadi yang tadi tu, satu lagi fleksibel, kemasukan secara fleksibel. Okey, flexible entry ni untuk mereka yang mempunyai ijazah sarjana muda dalam apa-apa bidang tanpa pengalaman, dan juga mereka yang mempunyai diploma. Jadi calon yang sebegini mereka kena menduduki ujian kelayakan ataupun ujian kemasukan yang telah OUM syaratkan. Itulah syarat-syarat kemasukan untuk program ni. Itu dia tadi penerangan oleh Puan Nur Haslini tentang syarat-syarat kemasukan bagi yang berminat melanjutkan pengajian mereka dalam bidang ini. Okey, selepas ini kita akan ketahui apakah peningkatan kerjaya yang boleh anda dapati daripada melanjutkan pengajian anda dalam bidang ini. Segalanya menanti selepas kita berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.